Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. InsyaAllah pada pagi yang mulia ini kita akan bincang hadis yang ketiga daripada kitab Matan Arba'in Nawawiyah, Rukun Islam, daripada Abi Abdurrahman Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi syahri Ramadan. Mafhumnya, Islam dibina atas 5 perkara. Bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dan juga ashabus sunnah yang lain. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini dikenali sebagai Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab, daripada susu galuh yang cukup hebat, anak kepada Sayyidina Umar ibn Al-Khattab. Beliau lahir pada tahun ketiga ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul. Artinya Rasulullah SAW berada di kota suci Madinah Makkah Al-Mukarramah pada usia 40 tahun. Rasulullah dibangkitkan dan diutuskan menjadi Rasul. Selepas 3 tahun, maka lahirlah Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab di Makkah. Jadinya beza dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir 43 tahun. Artinya Rasulullah lebih tua daripada Abdullah ibn Umar. Dikatakan Abdullah ibn Umar ini dia menjadi salah seorang pengikut utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhususnya dalam meriwayatkan hadis Nabi sallam. Seorang yang terkenal dengan cerdik, bijak. Sayyidina Umar amat menyayanginya, dan dikatakan beliau ini tidak tidur waktu malam kecuali sedikit sahaja, dan menjadi rujukan kepada ummah selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya beliau adalah salah seorang pemberi fatwa yang utama selepas wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kerana ilmu yang dikuasainya. Dia dikatakan amat tinggi dan bersungguh dalam mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kisahnya masyhur. Meninggal dunia dalam usia 70, dalam usia tua, iaitu pada tahun 73 Hijrah. Beliau meninggal dunia selepas 3 bulan pembunuhan Abdullah bin Zubair. Ada juga menyatakan selepas 6 bulan. Usia beliau ketika itu telah mencecah 84 tahun, iaitu dalam bulan Zulhijjah di kota suci Makkah, dan dikebumikan di perkuburan Al-Muhajirin. Hadis yang kita baca ini adalah antara hadis yang masyhur yang menjadi utama, sebagaimana kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, 5 asas ini merupakan agama Islam dan pasak-pasaknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan buniyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibina atas 5.
Jadi bila sebut Islam itu dibina di atas 5, ini adalah merupakan tamsilan. Bila tamsilan yang dinyatakan oleh Sayyidina, oleh Rasulullah SAW, jelas dia nak gambarkan kepada kita betapa Islam yang kita ikut, yang kita pegang, yang kita anuti, yang kita imani, yang kita laksanakan itu, dia gambarkan seperti satu bangunan. Bangunan ini ada semua. Adanya dinding, adanya batu, adanya tiang, adanya atap, adanya lantai dan seumpamanya. Tapi dalam banyak-banyak bangunan, perkara yang menjadi asas dan pasak untuk kukuh bangunan tu mesti ada tiang. Kalau tak ada tiang, maka bangunan itu runtuh, roboh dan tidak mempunyai pasak. Jadinya begitu juga kita dalam Islam ini. Islam ni banyak kalau kita sebut. Apa-apa yang baik yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, sama ada secara khusus atau secara umum, yang diperintahkan untuk melaksanakannya, itu adalah Islam. Tetapi dalam banyak-banyak kita nak sebut, saya contoh kita baca Quran pun tanda orang Islam. Kita buat baik pun tanda orang Islam. Kita zikir pun tanda orang Islam. Kita tolong orang pun tanda orang Islam. Kita pergi masjid pun tanda orang Islam. Macam-macam. Tetapi asas utama Islam ini dibentuk atas 5 perkara. Iaitu yang pertama, mengucap 2 kalimah syahadah. Yang ini adalah perkara yang paling besar, yang sepatutnya kita amalkan, yang sepatutnya kita fahami dengan sebaiknya. Bila kita tengok Islam ini dibina atas 5 perkara ini, satu kalimah yang saya suka nyatakan adalah kalimah syahadah. Syahadati an la ilaha illallah. Bila kita kata syahadah, maknanya di situ satu penyaksian, satu pengakuan, satu kehendak, satu pengikraran, satu pengiktirafan, satu kita kata keyakinan yang teguh. Bila syahadah dengan kalimah asyhadu, dan ini kita kena faham bila kita sebut la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Gabungan antara berhubung dengan kenyataan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah yang sebenarnya, dan Muhammad sebagai Rasulullah difahami dan dikehendaki sebagaimana apa yang dikehendaki oleh para sahabat. Pahaman tu dikehendaki sebagaimana oleh para tabi'in, oleh para ulama. Dia akan mengaji, dia akan mengkaji, dia akan tengok satu persatu dengan secara lebih teliti, lebih faham. Dia belajar satu persatu. Sebahagiannya dia ajar dalam kitab tauhid berkenaan dengan syahadah ini. Keduanya wa iqamis salah. Rukun Islam yang kedua, mendirikan salat. Dengan maksud bila kita mendirikan salat ini ialah kita melaksanakan segala rukun adabnya, kita melaksanakan sunat dan peraturannya, kita ikut dengan sebaik-baik mungkin. Ini iqamis salah. Dan kita telah bincangkan panjang dalam fiqh berkenaan dengan salat ini. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Menunaikan zakat ini seperkara yang penting yang kadang-kadang kita terlepas pandang. Kita Allah rezekikan dengan harta yang ada, maka kita kena berkira-kira dengan harta kita. Berkira-kira maksud saya, kita cuba congak berapa banyak harta kita. Dan kita tengok, dan kalau boleh dapatlah pandangan daripada pusat zakat. Kalau di wilayah Persekutuan, PPZ. Kalau di negeri-negeri lain pun ada PPZ masing-masing ataupun bahagian zakat masing-masing. Kita tanya mereka, macam mana tentang pengiraan duit kalau ataupun barang kemas yang kita ada seumpamanya, supaya kita ni termasuk di kalangan orang yang sentiasa membayar zakat. Wa hajjil bait, menunaikan ibadat haji. Menunaikan ibadat haji ini adalah puncak kepada rukun Islam.
pergi ke Mekah menunaikan ibadat haji. Dan ini hanya sekali sahaja seumur hidup yang ditaklif dan diwajibkan. Adapun yang lain hukumnya adalah sunat semata-mata, kecuali apabila seseorang menazarkannya dan disyaratkan cukup dengan istita'ahnya atau kemampuan atau keboleh pergiannya tanpa sebarang gangguan, sama ada dari segi harta benda, perjalanan, kesihatan, tanpa wabak dan tanpa halangan-halangan yang lain, maka insya-Allah ketika itu barulah dianggap sebagai istita'ah, wajib baginya melaksanakan ibadat haji. Wasaumi syahri Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Puasa pada bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam yang ditaklifkan pada tahun 2 Hijrah. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita tengok 5 rukun Islam yang selalu kita baca, yang selalu kita dengar, yang selalu kita amalkan ini, Allah susungkan dengan 5 perkara ini menggambarkan bahawa syariat Allah ini dimulakan dengan akidah, dimulakan dengan syahadati alla ilaha illallah, yang kita perlu mengambil berat dan kecanaan dengan sebaik-baiknya. Dan kita bawalah kalimah ini sebagai kalimah akhir dalam kehidupan kita. Kalimah ini menjadi kelaziman dalam amalan harian kita. Kalimah ini kita lafazkan di hadapan Allah ketika mana kita salat dan bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga dalam kehidupan kita yang lain. Keduanya, kalau kita tengok, mendirikan salat merupakan secara langsung hubungan kita dengan Allah. Ketiganya, apabila kita menunaikan zakat dengan mengikut perintah Allah, maka kita menjaga hubungan hablum minan nas. Seterusnya, melaksanakan ibadat haji, melaksanakan puasa Ramadan. Ini sebahagian daripada cara untuk kita mentarbiah diri kita ke alam realiti. Sebab bukan semua orang sama. Ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya tidak pernah kenal dalam kamus hidupnya kesukaran. Maka dengan setiap tahun adanya puasa, sebagaimana kata ahli tasawuf, kenapa Allah taklifkan puasa? Dia jawab, diuji al-ghani. Benar, puasa ini diwajibkan kerana perintah Allah, kerana hadis dan kerana nas ilahi. Tetapi Allah mewajibkan puasa mengikut pengamatan. Di sebalik falsafah, di sebalik hikmah puasa itu ialah untuk melaparkan orang kaya. Dalam arti kata lain, dengan orang kaya itu rasa lapar, maka semangat untuk menolong orang-orang miskin, fakir dan orang lapar itu menaik dan meningkat. Tetapi jika sekiranya hal ini tidak dirasakan, maka sukar sikit dan payah sikit, dek kerana mereka berada dalam realiti yang berbeza daripada masyarakat yang fakir dan miskin ini. Seterusnya, yang terakhir, iaitu melaksanakan ibadat haji. Melaksanakan ibadat haji ini adalah puncak. Bila mana seorang dapat melaksanakan ibadat haji, sebenarnya seseorang itu telah dibuka pintu kehidupannya yang lebih luas dan melihat dalam ufuk minda yang lebih luas. Dia tidak hanya di kampungnya sahaja, di halamannya sahaja, di negeri bandar mukimnya sahaja, atau di negaranya sahaja. Tapi bila dia masuk ke kota suci Mekah, dia tengok warna-warna manusia, bangsa, bahasa yang pelbagai. Semuanya mengucapkan dengan kalimah yang satu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sidang pendengar, penonton yang saya kasihi, kita bincang kitab hikam, iaitu hikmah yang ketiga, cita-cita dan kota takdir. Kata Al-Imam Ibn Atha'illahi Sakandari rahimahullahu ta'ala, sawabikul himami la takhriku aswar al-aqdar. Segala cita-cita terdahulu itu tidak boleh mencarikan segala kota takdir. Kata Ibn Ajibah rahimahullah, pengarang yakni Ibn Atha'illah merasa bimbang jika terdapat seseorang menyangka bahawa himmah cita-cita dapat menembusi pagar qadar Allah Ta'ala. Apa maksud? Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang kita buat semuanya yang terbaik, semuanya okey, semuanya dalam ruangan kemampuan dan kebolehan bagi kita. Contoh, kita tengok anak kita. Anak kita ni Allah bagi mempunyai kecerdikan dan kecerdasan luar biasa. Dan kita begitu bertafaul, punya harapan dan berkeyakinan anak kita akan berjaya dengan cemerlang dalam SPM. Dan dia kita sekolahkan di sekolah yang terbaik. Tak cukup dengan itu, kita beri tuition kepadanya. Tak cukup dengan itu, kita pilih pakar-pakar untuk mengajarnya. Dan kita sentiasa semak tugasan harian dan kita nampak kesungguhan dia belajar. Latihan homework yang diberikan dibuat dengan seterbaik mungkin. Dan kita berkira-kira selepas SPM akan dihantar ke universiti atau di tempat yang terbaik yang kita mahu anak kita meneruskan cita-citanya. Semuanya okey, sampai kepada trial pun okey, sampai kepada last minute pun okey. Tapi apakan daya, terkadang-kadang tiba-tiba dia sakit, dia uzur, terkadang-kadang dia tersalah kertas, tersalah baca, tersalah macam-macam. Jadi semua perkara ini kita kena faham bahawa walaupun kita telah betul-betul 100% untuk menepati kehendak, mengambil asbab, mengambil usaha, mengambil semangat sebagaimana yang kita telah sebut, walaupun begitu, tapi wa kullu ma qaddarar rahmanu maf'un. Setiap yang telah ditakdirkan oleh Tuhan pasti berlaku. Kadang-kadang kita tengok benda perkara ni, kadang-kadang kita rasa memang patut pun, memang dapat, memang. Tapi memang itu nisbah manusiawi, kehendak kita. Tapi kehendak Allah berbeza. Banyak kali kita tengok dalam apa jua keadaan sekalipun, Allah memberi pengajaran yang luar biasa kepada kita. Contoh, pasukan Abu Jahal datang daripada kota Mekah lengkap dengan senjata dan mempunyai bala tentera hampir atau 1,000 orang. Pasukan Islam diketuai oleh Rasulullah SAW hanya 313 orang atau lebih sikit. Jumlah yang amat kecil, yang bukan untuk berperang tetapi untuk menahan kafilah Abu Sufyan yang hanya jumlah 40 orang. Itu saja. Tapi itulah, Allah telah mempertemukan dua yang bersiap siaga dengan persenjataan yang kukuh dan kuat untuk berperang, sedangkan yang kedua hanya untuk ala kadar sahaja di samping kemampuan yang terbatas. Tapi kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kasiratan biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang kecil akhirnya dapat mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah. Bila kita faham seperti itu, kita tengok kadar-kadar ataupun takdir ilahi ini luar biasa. Kesungguhan sesiapa pun tak mungkin. Bagaimana penyihir-penyihir Firaun
begitu ramai, begitu gagah, begitu kuat, begitu tinggi ilmu kesihirangnya. Hanya dengan seekor satu tongkat Nabi Allah Musa mengalahkan penyihir-penyihir Firaun. Pada waktu paginya ia kufur. Selepas peristiwa tersebut ia beriman kepada Allah, Tuhan Musa dan Tuhan Harun. Ini yang dirakamkan dalam Al-Quran. Jadinya apa yang kita fahami bahawa itulah semangat-semangat pun tetap akhirnya kita kena serah kepada Allah. Maka Allah lah yang menentukan yang mana yang terbaik. Akhirnya kita diajar daripada hikmah ini ialah pertama kita kena bergantung kepada Allah. Usaha tetap usaha, ikhtiar tetap ikhtiar, cubaan tetap, mencari hukum asbab, mengambil sebab adalah penting. Sebab kita tidak nak orang memahami hal ini dengan menyalahi hukum sunnatullah kepada alam ini tanpa mengambil asbab. Nak berjaya tak apa, kita berdoa sahaja. Nak berjaya tak apa, kita tawakal kepada Allah. Mafhum dan konsep tawakal seperti itu adalah silap. Tapi apa yang dikehendaki, sawabikul himam la takhiku aswaral aqdar ini menepati dengan orang yang tidak berusaha. Tetapi orang yang berusaha, maka yang menepati benar dia tidak juga boleh, tetapi dengan syarat dia hendaklah redha kepada Allah. Sebab keputusan Allah di luar daripada keputusan kita. Kehendak Allah di luar daripada kehendak kita. Saya contoh, kadang-kadang kita tengok ada seorang anak muda, kita ajak dia ke masjid, ke surau untuk ibadat, untuk didengar mengajar, untuk mengenal, tak mahu, tak pandang pun tak. Dan dia ini kaki raja lumba kampung, Johang, kat mana boleh lomba di lomba, diajak tak nak pergi sekali pun. Tapi tengok tiba-tiba takdir ilahi, dia accident. Bila accident dia tak meninggal, cuma kakinya remuk yang menyebabkan dipotong. Tuan-tuan, dia duduk di katil hospital 3 bulan. Selepas boleh sembuh, dia mula menekuni, tengok kaki, tengok begini. Mari penginsafan. Lebih-lebih lagi kalau dia tengok di sebelah katil dia ada orang tua yang juga sakit, yang sentiasa zikrullah, sentiasa sembahyang. Dalam keadaan seperti itu, dilawati dan didoakan, maka dia bergelindangan air mata. Akhirnya dengan ada beberapa yang datang kepadanya menasihatkan padanya, maka hatinya sudah mula kendur, hatinya sudah mula rasa seronok dan mula dah belajar ilmu agama. Akhirnya dia keluar daripada hospital. Dia antara orang yang kuat mendalami ilmu agama, bahkan melazimi dan beristiqamah dengan agama Allah. Sembahyang tak pernah tinggal, ditambah dengan sembahyang sunnah, dia berubah 360 darjah. Artinya setiap sesuatu itu kadang-kadang ada hikmah yang mungkin kita akan bincang. Antara hikmah yang lain disebut kida ilaihi bisalasilil imtihan, akan diheret oleh Allah kepadanya dengan rantai-rantai ujian. Akhirnya dia menjadi orang yang baik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang kedua pada hari ini yang digelar sebagai penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu
abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maksudnya, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku dan aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, iaitu aku akan mentauhidkanmu. Dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku dengan sedaya upayaku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang aku lakukan. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Doa ini adalah salah satu daripada doa yang dianggap sebagai penghulu doa. Apabila disebut penghulu, maknanya amat penting untuk kita beramal dengannya dan amat penting untuk kita menyebutnya dengan sebaik-baiknya. Kerana apa? Kerana dalam doa seperti ini mengajar kepada kita berkenaan dengan apakah yang sepatutnya kita baca, apakah yang sepatutnya kita amalkan yang menjadi zikir harian kita untuk kita teruskan dalam pengiktirafan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita baca doa ini, kita akan tengok dengan dimulakan dengan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa man qalaha minan nahari mungkinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fa huwa min ahlil jannah wa man qalaha minal laili wa huwa mungkinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahlil jannah. Siapa yang mengamalkan doa ni pada siang hari, yakin dengan apa yang dia sebut, dia matilah pada hari tersebut, sebelum sampai petang dia adalah ahli syurga. Kalau dia beramal, dia yakin, dia sebut pada waktu malam dengan penuh keyakinan dan dia mati sebelum waktu subuh pula, maka dia ahli syurga. Ini penting tuan-tuan. Jadi kita boleh amalkan doa ni. Dalam menjelaskan hadis ini, Ibn Battal dalam syarah Sahih Bukhari berkata, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Wa ana ala ahdika ni, al-ahd dengan makna perjanjian yang Allah ambil daripada hamba-hambanya ketika penciptaan mereka yang mula-mula. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Manakala kita sebut ala ahdika wa wa'dika. Wa' ini pula janji Allah kepada mereka bahawa barang siapa di kalangan mereka yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan kepada Allah dengan sesuatu pun, kemudian menunaikan apa yang telah difardukan Allah ke atasnya, maka dia layak masuk syurga Allah. Maka seorang itu bila dia beriman, berdoa kepada Allah agar mematikannya dalam memegang teguh perjanjian tadi serta dimatikan dalam iman supaya dapat mengecapi apa yang dijanjikan oleh Allah, maka insya-Allah bacalah doa seperti ini sebagaimana yang Nabi sebut. Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan perkataan Ibn Jamrah yang menyebut bahawa di dalam hadis ini Nabi SAW telah menghimpunkan seni makna serta lafaz-lafaz yang indah, dengan itu melayakkan ia digelar sebagai penghulu segala istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana' abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mudah-mudahan
Doa ini akan menjadikan kita semangat untuk beramal dan sentiasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi siapa yang belum lagi dapat buku ini, bolehlah ambil, minta di sahabat-sahabat kami di PCK ataupun di Soho ataupun di Pejabat Menteri pun ada, insya-Allah, yang kita edarkan secara percuma, dan kita harap tujuannya kita nak beramal sebanyak mungkin, sebaik mungkin, sebagai kita menghiasi hidup kita dengan doa kepada Allah, selaras dengan kita menyahut firman Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum, doalah kamu kepadaku, nescaya aku perkenankan doa kamu, insya-Allah. Jadi akhiri, marilah sama-sama kita baca doa pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah memberi kebaikan kepada kita dan kita baca panjang doa untuk kita amalkan. Sebab buku ni saya nak kalau boleh kita jadi amalan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala din nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Allahumma anta rabbi la ilaha Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir lana maghfiratan min indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna abiduka wa banu abidika wa banu imaika nawasina biyadik ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. بسم الله توكلنا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما آذى به عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل ونسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآسنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارضنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاء ومن سيء الأسقام. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأسواء والأدواء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا وأطل حياتنا على طاعتك وأحسن أعمالنا واغفر لنا يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. تقبل الله منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Okay.